Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pihak Lembaga Keselamatan Belanda telah mengeluarkan video laporan mengenai penyiasatan tragedi MH17. Persoalannya, dalam kegiatan atau perbuatan jenayah itu, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan? 10 minit respon akan menjawab persoalan ini dan kita bersama Encik Nizam Bashir, seorang pengamal undang-undang. Baik Tuan, terus kepada persoalannya, menurut laporan itu, peluru itu datangnya daripada misil buatan Rusia, bak buatan Rusia. Adakah ini membawa kepada petunjuk kepada penyiasatan ataupun proses pendakwaan yang mungkin bakal dilakukan? Ianya merupakan antara perkara yang boleh diambil kira oleh ICC, International Criminal Court, dalam membuat keputusan sama ada untuk mendakwa pihak yang berkenaan atau tidak. Ya? Tapi report yang telah dikeluarkan setakat menembak peluru tersebut. Jadi buat masa ini, saya rasa perkara tersebut merupakan satu tanda tanya setakat ini. Tetapi kemungkinan apabila bukti-bukti yang berkenaan telah dikemukakan, keputusannya sewajarnya dapat dibuat. Rusia telah menolak keputusan Majlis Keselamatan untuk menubuhkan satu pasukan penyiasatan, dan adakah ini menyukarkan lagi proses untuk mencari siapa sebenarnya yang bersalah? Mungkin itu cuma melewatkan proses tersebut, tetapi saya rasa akhirnya berdasarkan fakta ataupun dibuat oleh pihak-pihak setakat ni dapat membantu pihak ICC untuk membuat keputusan sama ada untuk mendakwa atau tidak. Ya? Dan pendakwaan tersebut akhirnya boleh dibuat terhadap sama ada individu ataupun terhadap Rusia sendiri. Ya? Jadi ini semua bergantung kepada bukti ataupun fakta yang telah dikemukakan. Sememangnya semua pihak menafikan mereka adalah punca ataupun terlibat kepada tragedi ini. Dalam hal ini, siapa yang boleh mengetuai proses siasatan dan siapa yang bertugas sebagai badan bebas mungkin untuk mengetuai mencari pesalahnya? Dalam struktur ICC sendiri, ada agensi yang bertanggungjawab untuk membuat langkah-langkah awalan sebelum apa-apa pendakwaan dibuat. Ya. Jadi dari segi pihak yang bertanggungjawab, bagi saya akhirnya pun akan balik kepada ICC. Jadi tapi macam mana pun akhirnya keputusan untuk membuka kertas siasatan sememangnya akan memerlukan satu dokumen awalannya. Dan bagi saya dokumen yang telah dikeluarkan setakat ini oleh pihak penyiasatan daripada Holland memadai untuk tujuan tersebut. Dan proses siasatan ataupun pendakwaan dari pihak ICC itu, adakah sekiranya berlaku campur tangan politik, proses itu mungkin akan terjejas? Saya rasa andaian sebegitu memang kadang-kala berbangkit, tetapi bagi saya lebih suka untuk membuat andaian bahawa pihak yang bertanggungjawab akan menjalankan tugas mereka. Kalau kita lihat kepada siasatan yang telah pun ataupun video laporan yang telah pun dikemukakan oleh pihak Belanda, sebelum ataupun beberapa hari sebelum kejadian ini berlaku, beberapa pesawat ketenteraan telah pun ditembak di kawasan itu, dan Ukraine masih lagi membenarkan pesawat penerbangan komersial untuk melalui laluan tersebut walaupun kejadian itu telah berlaku. Adakah Ukraine boleh dipersalahkan atas kecuaian tersebut? Sebenarnya bukan setakat satu atau dua penerbangan ketenteraan yang telah melalui airspace berkenaan. Ya. Banyak. Dan saya rasa dalam membuat keputusan untuk membenarkan penerbangan sivil untuk melalui airspace berkenaan, saya rasa Ukraine dapat ataupun memiliki tanggungjawab untuk dipikul atas insiden yang telah berlaku. Ya. Dan perlu diingatkan juga bahawa apabila penerbangan sivil tersebut melalui airspace berkenaan, ianya tidak terbang hanya di takat yang dibenarkan, tetapi jauh di atas takat yang dibenarkan. Itu merupakan kawasan perang. Adakah terdapatnya pengecualian sekiranya proses pendakwaan itu ini dilakukan ataupun proses jenayah itu berlaku dalam kawasan perang? Kalau kita perhatikan undang-undang antarabangsa berkenaan dengan peperangan, ya, wujud peraturan-peraturan yang tertentu.
Dan antara perkara yang dilarang adalah serangan ke atas mana-mana pihak sivil ataupun orang awam. Ya. Jadi ini tidak kira sama ada orang awam ataupun penerbangan awam. Ya. Mana-mana perang kepada tentera-tentera yang mengambil bahagian dalam peperangan tersebut lah. Bagaimana pula dengan puak pemisah yang dikatakan bertanggungjawab dalam tragedi ini? Dari segi apa? Dari segi adakah mereka juga boleh didakwa? Ringkasnya mana-mana pihak yang memainkan peranan dalam insiden ini mereka boleh dipertanggungjawabkan. Secara ringkas. Berapa lama proses penyiasatan, pendakwaan dan membawa mereka yang bersalah ke muka pengadilan boleh dilaksanakan melalui ICC? Itu satu soalan yang agak penting, tetapi masalahnya ianya bergantung pertama sekali ke atas tempoh masa penyiasatan dan juga dalam mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Ya. Ada kes-kes setakat ni yang telah dibuat di ICC yang sehingga kini tidak dapat diteruskan kerana pihak yang didakwa tidak ingin menghadiri proceeding di ICC. Bagaimana pula dengan waris dan ahli keluarga mangsa? Apakah hak mereka yang boleh kita perjuangkan dan keadilan untuk mereka? Dari segi proceeding jenayah, kemungkinan wujud sedikit kerumitan, ya. Kerana pertama sekali bidang kuasa ICC bukan merupakan satu bidang kuasa mutlak. Ia bersyarat dan bergantung terhadap beberapa perkara yang tertentu lah. Tetapi dari segi proceeding sivil mungkin lebih mudah, ya, kerana wujud treaty antarabangsa yang mengawal tuntutan yang boleh dibuat oleh keluarga-keluarga mangsa lah. Misal kata di bawah artikel 17 dan 21 jumlah yang tertentu telah ditetapkan sebagai pampasan, ya. Bagi mana-mana pihak yang merupakan mangsa lah ataupun waris kepada mangsa yang berkenaan. Dan disebabkan oleh treaty ataupun peruntukan sebegitu, mudah untuk mana-mana keluarga membuat tuntutan sivil. Ya. Dan jumlah pampasan lebih kurang 117,000 USD lah. Ya. Tetapi itu tidak bermaksud itu had mutlak. Ada pengecualian yang dapat membenarkan keluarga-keluarga mangsa membuat tuntutan yang lebih tinggi. Dan secara ringkasnya pula, bagaimana pula dengan Malaysia Airlines atau Malaysia Airlines Berhad? Apa yang boleh mereka lakukan untuk menghadapi sebarang proses pendakwaan ataupun proses undang-undang selepas ini? Saya rasa kemungkinan amalan yang terbaik boleh kita lihat daripada insiden-insiden yang telah dialami oleh syarikat penerbangan yang lain, iaitu kita jangan fokus atas keremehan isu undang-undang, ya, ataupun the legalities of the matter, kerana saya rasa apa yang penting adalah kita perlu mengakui bahawa wujud waris yang kehilangan, ya, ahli keluarga dalam insiden sebegini. Dan andai kata kita ingin mengatasi isu-isu public relations yang mungkin berbangkit dari insiden sebegini, kita perlu lebih proaktif lah. Baik, sememangnya terima kasih diucapkan kepada Encik Nizam Bashir. Apa yang pasti, kita ada peraturan dan kita ada undang-undang yang perlu dipatuhi dan pihak yang berwajib akan mengambil tindakan dengan segera. Kita tinggalkan isu persoalan undang-undang itu kepada pihak yang akan membawa perkara ini ke muka pengadilan. Apa-apa pun kita sebagai rakyat Malaysia sememangnya untuk MH17 kita terus bersama dengan ahli keluarga mangsa dan kita mendoakan kesejahteraan buat mereka semua. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.